Seorang lelaki diceritakan dalam Al-Quran, bukan Nabi, tapi pemimpin yang menguasai timur dan barat. Namanya Zulkarnain. Dia berjalan sejauh dunia, hingga membina tembok besar untuk menghalang makhluk akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia sebenarnya? Alexander the Great atau satu watak yang tak pernah kita bayangkan? Inilah kisah Zulkarnain, lelaki yang dicintai Allah dan digeruni manusia. Dalam surah Al-Kahfi turun satu kisah hasil soalan kaum Yahudi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang lelaki yang menguasai dunia. Maka Allah turunkan wahyu tentang Zulkarnain, surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 84. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai Zulkarnain. Para ulama sepakat, Zulkarnain bukan Nabi tetapi raja yang soleh. Ibnu Kathir menyebut dia seorang raja Islam yang kuat, bijaksana dan adil. Ada yang kaitkan dengan Alexander Agung, tapi perbezaannya sangat jelas. Allah SWT menyebut, dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, dan dia dapati ia seakan-akan terbenam dalam lumpur hitam. Surah Al-Kahfi, ayat 86. Di sini dia bertemu kaum yang zalim, tapi Zulkarnain tak bertindak membuta tuli. Dia tegakkan keadilan, kemudian dia menuju ke timur. Di sana, dia jumpa satu kaum primitif, tiada perlindungan dari matahari. Tapi dia tidak menjajah mereka. Dia hormati fitrah mereka dan teruskan misi dakwah. Kemudian Zulkarnain sampai ke satu kawasan antara dua gunung. Di sana satu kaum lemah memohon bantuannya, wahai Zulkarnain, tolong bina dinding agar kami selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Surah Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain menolak bayaran dan terus bekerja bersama rakyat. Dia bina tembok dari besi dan gangsa cair, kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tak dapat naik atau tebuk. Ayat 97. Mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat memanjat dan tidak dapat melubanginya. Zulkarnain berkata dengan penuh tawaduk, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Bila janji Allah datang, tembok ini akan roboh. Dia tahu semua kejayaannya bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok itu dan akhirnya akan berjaya keluar di akhir zaman. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Mereka akan muncul selepas turunnya Nabi Isa AS itu merupakan tanda besar kiamat. Zulkarnain bukan sekadar raja penakluk. Dia adil, merendah diri dan menegakkan Islam di mana saja dia pergi. Kisah ini mengajar kita, kepimpinan bukan untuk bermegah, tapi untuk menyebarkan rahmat Allah. Kekuatan sebenar ialah berdakwah dan membela yang lemah. Kisah ini hanyalah berdasarkan sumber-sumber yang terhad, namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang maha mengetahui segala-galanya. Wallahu a'lam.